Kembali dalam rancangan Yusri Johari hari ini. Baik para penonton, isu kita pada hari ini itu penjawab awam di mata awam. Sebelum itu kita baca dulu media sosial yang tertarik untuk kita bacakan komen beliau di IG, iaitu penjawab awam lebih terjamin masa hadapan berbanding dengan kaki tangan swasta. Ada satu lagi komen ini, orang swasta, kaki tangan swasta bergaji lebih besar daripada penjawat awam. Bagi mengulas isu kita pada hari ini, saya bawa iaitu sahabat kita daripada UiTM Shah Alam, Profesor Dr. Arasan, yang akan mengulas isu ini lebih lanjut. Baik, Encik Arasan, boleh saya panggil Profesor Arasan? Ya. Bagaimana pendapat Prof berkaitan dengan penjawat awam lebih menjamin masa hadapan berbanding dengan kaki tangan swasta? Baik, terlebih dahulu terima kasihlah. Sebelum bagi saya dua-dua itu penting, penjawat awam dan pihak swasta itu penting. Kemudian kita bandingkan antara dua ini, penjawat awam ni macam nadi sesuatu negara untuk menjalankan tugas harian dan sebagainya. Soalan apa lagi? Saya amat tertarik dengan penjawat awam sebagai nadi negara. Bagaimana kita nak huraikan penjawat awam itu sebagai nadi negara itu, Prof? Sebab penjawat awam lah sebenarnya menjalankan ataupun tanggungjawab besar untuk menjalankan tugas harian ke apa tu. Dia macam untuk apa? Tulang belakang lah maksudnya. Okay. Untuk apa, keselamatan ke, perkhidmatan ke, dari segi doktor ke, semua kita bantu untuk rakyat supaya tapi orang awam cakap kaki tangan swasta gaji lebih tinggi. Macam mana pendapat Cik Arasan untuk memberi tahu orang awam bahawa penjawat awam dan kaki tangan swasta ni apa kebaikan? Ada juga yang penjawat dari sektor swasta rendah juga daripada gaji penjawat awam, tapi kita tak nampak sebenarnya. Tapi ada juga yang macam bisnes ni memang tinggi. Maksud saya rasa penjawat awal lebih terjamin lah masa hadapan. Yes, betul lah. Jadi okey, soalan kita balik pada penjawat awal tadi. Prof cakap kaki tangan swasta pun gaji rendah, penjawat awal pun maksudnya bergaji rendah. Tetapi bukan semua swasta ni rendah. Ada juga yang swasta ni rendah, tapi macam yang rider Grab tu rendah juga daripada yang awam, tapi dia juga untuk dia teruskan kehidupan dia. Tapi ada juga swasta dia lebih tinggi daripada kerajaan, so di balancing sebenarnya. Baik Prof, saya amat tertarik Prof cakap keseimbangan itu. Tapi boleh tak Prof terangkan apakah maksud keseimbangan antara penjawat awam dan swasta? Keseimbangan dari segi untuk saya dan orang awam lebih memahami apa yang dikatakan gaji untuk kaki tangan swasta ada dia punya rank dan gaji penjawat awam ada dia punya rank ikut daripada kajian yang dilakukan. Swasta dikebanyakan keuntungan, okey, dan penjawat awam kebanyakan perkhidmatan lah. Itu aja ada antara swasta dan penjawat awam. Apabila bisnes tu terlalu meningkat, dunia swasta, dunia grade pun akan meningkat lah. Tapi penjawat awam. Baik Cik Arasan, nampaknya isu ni semakin panas. Kita rehat dulu, kita minta penonton untuk bersabar dan kita sambung selepas ini. Baik, kembali balik pada kita isu berkaitan dengan gaji tadi. Amat panas Profesor menerangkan kepada kita. Okey, mengikut pada perkara penjawat awam bilangan 3-8-9 yang dikeluarkan pada tahun 2008 mengatakan gaji kaki tangan awam ada kenaikan berperingkat berbanding dengan kaki tangan swasta yang mengikut pada syarikat itu sendiri untuk menentukan gaji permulaan bagi kaki tangan masing-masing. Baik, kita teruskan pada Prof Arasan kita pada hari ini. Bagaimanakah Prof memandang perbezaan skop beban kerja penjawat awam dan swasta itu sendiri? Personally, dari segi skop bekerja dalam penjawat awam, dia luas.
Dan swasta ni dia macam terikat dengan satu skop. Dia kena ada target macam swasta. Kerja awam bukan macam tu, dia luas. Dan swasta ni dia lebih daripada keuntungan sebenarnya. Untuk dia dari segi keuntungan, sebab tu dia ada tekanan. Maknanya perkara berkaitan gaji ni bergantung pada Dia ada masing-masing keuntungan masing-masing kan. Okey, ikut syarikat. Tapi pejabat ni dia amat besar. Dia ada bos yang tengok nilai. Lepas tu kalau dia nak gaji tu bukan senang. Maksudnya kalau pejabat awam bawa kawal selia daripada MOF iaitu Menteri Kewangan ke berkaitan terus pada Bos-bos masing-masing lah. masing-masing punya tadbiran harga timbangan ni ke, lepas tu dia punya bos kan, kita ada masing-masing ada bos kan. Okey. Betul. Tapi syarikat ni dia kalau dia kata satu syarikat ada staf lebih kurang 200 orang. Baik. Tapi penjawab dia luas. Okey. Kalau satu kementerian naik, satu kementerian tak naik pun susah juga. Dia tak adil. So kalau boleh kita tengok gaji, berkaitan gaji itu kita tengok luas dan kena administrasi banyak dan kena buat sendiri lah untuk Maksudnya yang Prof cakap itu analisis berkaitan dengan kewangan itu penting untuk menentukan gaji seseorang kaki tangan itu, tak kira swasta ataupun kerajaan. Okey. Untuk Prof, apa pandangan Prof? Kejayaan itu adalah menentukan masa hadapan. Apa pendapat Prof? Adakah kejayaan di peringkat swasta dan juga di peringkat kerajaan ada benefit masing-masing untuk menentukan hala tuju masa hadapan setiap graduan ataupun orang awam yang masuk dalam bidang kerja swasta ataupun kerajaan itu sendiri? dari skop kan? Ya. Dulu skop masa hadapan maksudnya. masa hadapan ni bukan semua graduate masuk perkhidmatan awam ataupun pejabat ambil, alhamdulillah semua terlalu banyak. So dulu ada peranan penting untuk masing-masing. Bukan semestinya pejabat pergi masuk yang awam dia selamat, yang pergi swasta tak selamat. Betul? Dua-dua ni macam dua mata Betul lah, macam pendapat saya sendiri lah. Saya nampak macam Prof lebih tertarik pada orang untuk bekerja dalam bidang pejabat awam, bidang kerajaan itu sendiri kan. Jadi saya rasa maknanya keseimbangan untuk pejabat awam dan juga swasta tu penting lah untuk negara. Penting untuk memajukan sesuatu. Bukan pejabat awam saja tapi memajukan negara. Sebab swasta Ya, kita pandang itu global sebab ekonomi kita pun global besar, betul? Betul. Okey. Sekian. Alright, Prof. Okey, untuk rumusan kita pada hari ini, Prof, saya minta Prof bagi rumusan sikitlah pada penonton kita di rumah berkaitan dengan penjawab awam di mata awam ni, bagaimana kita nak menghindar. Maklumlah kita sekarang nampak di media sosial orang awam dia lebih mengatakan penjawab awam ni bekerja sambil lewa, makan gaji buta, dan penjawab awam ni lebih banyak relax daripada kerja. Boleh tak Prof? Memang pandangan awam macam tu. Okay. Kalau saya awam pun dia lari luar macam tu. Tapi dia bukan menjaga 70 orang. Ada kata dia pergi klinik satu hari beratus orang datang. So dia punya tekanan tension tu di lain sikit. Tapi kita kena faham lah, dia pun manusia juga kan. So kena ada graf tu akan naik turun tu biasa. Tapi bagi saya untuk menjaga seorang, bila kita dapat tahu tanggungjawab sebagai penjaga awam, kita melaksanakan dengan baik lah. Janganlah sampai awam tu atau orang lain menunggu kita betul-betul macam ni. Sekian. Macam tu lah pendapat Prof yang kita dapat lihat pada hari ini, iaitu pekerja swasta ataupun penjawab awam itu sendiri masing-masing, bagi rumusan saya yang berkaitan Prof kata itu, masing-masing mempunyai tanggungjawab sendiri untuk membina kerjaya, membina masa depan dan membina sendiri kewangan untuk diri kita, betul? Jadi khususnya untuk negara. Oh, itu memang slogan untuk kakitan kerajaan lah, saya nampak itu. Maknanya masing-masing mempunyai tanggungjawab. Jadi swasta ataupun kerajaan masing-masing perlu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, betul? Untuk membangunkan negara, Prof. Betul, Prof? Okey, itulah rumusan kita tuan-tuan untuk pada petang ini. Jadi saya berharap isu ini dapat menjawab, untuk dipersoalkan ini dapat menjawab
dalam sidang Yusri hari ini, Yusri Johari hari ini, maaf.